Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran kat dia. Dia tanya apa tu dia pula kata betul. Kira hang ni pandai ke? Pandai-pandai kan? Macam itulah kan. Hang tanya, hang pula kata ya. Tapi mereka tak campur tangan pasal Nabi jawab. Pada kuliah yang lalu kita bagi tahu wahyu itu muncul dalam beberapa cara dan bentuk. Kadang-kadang sahabat, kadang-kadang Nabi mendengar bunyi dengung seperti loceng. Kadang-kadang sahabat tengok berpeluh Nabi dan kemudian Nabi melafazkan wahyu. Kalau Nabi duduk di atas unta, terduduk unta kerana bebanan wahyu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Tu kata perkataan yang beban wahyu ni. Bukan susahnya wahyu, tapi untuk menanggung amanah Islam untuk dibawa kepada orang lain. Kadang-kadang malaikat datang, dia menyerupai lelaki. Seperti hadis ni. Kadang-kadang dia menyerupai seorang sahabat yang kita sebut nama yang lepas, iaitu Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Pasal Dihyah ni orangnya orang kacak, orang segak. Dan Nabi pun macam kita beritahu pada kuliah lepas, banyak hantar perutasan ni hantar Dihyah, hantar orang kacak. Macam kita kata bila kita nak hantar wakil tu hantar yang segak. Nak jadi menteri pun hak segak lah. Kalau jadi wakil rakyat pun kalau tak segak kena bagi segak. Bila main je orang nak tengok mana satu tu wakil kita ni. Dia kata awak dia pakai macam tu kan. Jadi bila cepat tu dia pakai tu nampak padan dia jadi wakil rakyat. Ataupun padanlah dia jadi apa? Wakil utusan. Padanlah dia jadi duta. Dalam hadis ni dia tanya, bila dia tanya Nabi SAW, fa akhbirni anis sa'ah, bagi tahu aku bila kiamat. Nabi kata taklah orang hak kena tanya ni lebih tahu daripada hang yang bertanya. Kira sahabat bila dengar buah tu pun rasa kemas dah dia ni. Dan kita bagi tahu pada kuliah yang lepas ini juga menafikan dakwaan orang yang menyatakan kedatangan malaikat itu hanya khayalan Nabi. Sebaliknya sahabat lain juga berkongsi dapat melihat wakil yang datang berjumpa dengan Rasul. Bila dia kata macam tu, dia kata kepada Nabi, qala fa akhbirni an amaratiha, bagi tahu aku tentang tanda-tandanya. Tuan-tuan, bila dia kata bila kiamat, Nabi tak kata lebih-lebih kurang 1913 tahun, lebih kurang macam tu lah kot. Nabi tak kata kot lebih kurang 15 kurun lagi ke, Nabi tak kata. Sebab itu dalam kaedah ilmu hadis, dari segi pengkajian matan ataupun dia panggil naqdul mutun ataupun textual criticism, dari segi kajian matan hadis, mana saja hadis hak cerita tarikh kiamat, tak payah kita pergi tanya tok guru dah hadis ni sahih ke tak, tentu dah palsu. Dia kaedah, macam saya dah sebut kaedah kan. Dalam kadang-kadang para ulama ni dia buat kaedah nak bagi orang awam senang. Kalau hadis ni kira kata kiamat tahun sekian tentu dah palsu. Tak payah dok tanyalah. Tak kira lah lebih kecil, lebih besar, serban 3 lapis, tok guru besar, PhD banyak, keturunan ulama, keturunan Nabi, siapa saja haramat tarikh kiamat, tahu dah bohong. Tahu dah bohong. Sebab Nabi sendiri tak boleh habaq tarikh kiamat. Takkan hang lebih lajak daripada Nabi kot. Nabi sendiri tak habaq tarikh kiamat. Ulama mudahkan kita. Siapa habaq fadilat semayang hari-hari umpamanya. Semayang hari Rabu fadilat apa, hari Khamis fadilat apa, hari apa Isnin fadilat apa. Fadilat semayang hari ini dengar saja kita tahu dah palsu. Tak payah kita tanya lah Tok Guru, cukup lah. Ataupun terlalu dhaif yang hampir pada palsu.
Kecuali hak semayang ada hari ni hari Jumaat. Hak lain kalau main buku tebal, buku kecil, buku Arab, buku Jawi, buku Melayu, ulama kecil, ulama besar, ulama hadis kata kalau dia habaq maka pada hari Isnin itu fadilat semayangnya seperti ia menunaikan umrah. Maka pada hari Rabu itu fadilat semayangnya seperti ia berjihad pada fisabilillah. Apa saja kita tahu dah hadis itu palsu. Ulama hadis dah macam mana tahu? Ulama hadis ni dia himpun semua matan, dia buat kajian, dia buat kesimpulan, awak keluar mari kita ambil, senang untuk tahu. Hadis fadilat pakai serban, malaikat pakai serban 70,000. Hadis-hadis ni semua tidak ada yang sahih, paling tinggi dhaif. Dia dah buat simpul, bukan tak boleh pakai dari segi kekuatan hadis. Nak pakai lah. Dari segi kekuatan hadis. Tak nak. Hadis yang ada unsur perkauman, macam saya sebut tu, tak mungkin. Hadis ada unsur perkaum. Sesungguhnya, ini ada kadang-kadang satu laman web, saya malah nak sebut lah di sini. Kononnya dia agung-agungkan Arab. Arab memanglah bagus. Tapi seakan-akan Arab ni semua tak kira lah, Arab ni kira mulia lah apa saja, sampai tak kira iman tak iman. Tu tak betul. Hadis ini uhibbul Arab li'anni al-Arab, li'anni Arabi, aku cintakan Arab kerana aku Arab. Li'anna lughatal Quran lughatul Arab, kerana bahasa Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahli jannah lughatul Arab, kerana bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Hadis yang terlalu dhaif, berbau unsur perkauman. Nabi tidak diutuskan untuk meniupkan unsur perkauman. Lain paling tinggi hadis tentang fadilat kaum keluarga Nabi. Tu sahih. Tu pun dengan syarat kaum keluarga Nabi yang mengikut ajaran Nabi. Dia ikut sama hak Nabi betul hari itu, dia ada kemuliaan. Keluarga Nabi memang disebut dengan kemuliaan sebagai Ahlul Bait. Tentulah bila kita sayang kat kawan kita ni, anak-anak dia pun kita sayang. Hang ni aku sayang kat hang, siapa hang baik dengan aku? Kita pun kan. Bila kita tengok anak kawan tu, kita bubuh penampak, pergi balik, tentu dah kita nampak dia tak elok. Dari segi psikologi lah. Tentulah bila orang tu dia sayang kat Nabi, dia sayanglah kepada anak-anak cucu Nabi. Tetapi kalau kita sayang kat kawan kita, nak cucu kawan kita buat perangai tak sama hak kawan kita masa hidup, suka kita kata, hang ni lah aku cukup kesal dengan hang, kata. Pak hang aku kenal baik, bukan perangai macam hang kan. Kita kata ke dia? Kita kata hang buat bila macam mana pun, asalkan hang ni apa anak kawan aku, elok tak elok pun aku kira elok. Tak betul. Sekali saya sebut dalam kuliah macam ni, komplain